berjuang selama ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita ada macam-macam. Jamak Abdillah pun ada, Salim pun ada. Jadi saya nak menyanyi pun takut dia malu lah kan. Tapi tak apalah, kita tak payah menyanyi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini semua orang duduk tunggu bila lah nak bubar dewan. Kalau kira tarikh tuan-tuan dah habis dah. 8 hari bulan 3 2013 baru ni adalah tempoh 50 tahun Pakatan Rakyat ataupun BN memerintah negara kita. Dan tempoh ini tuan-tuan tidak pernah berlaku dalam sejarah. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita pilihan raya sampai genap ke angka 5 tahun. Jadi kalau saya buat perbandingan selalu, kalau kita main bola tuan-tuan, kita ada 45 minit yang pertama, lepas tu rehat, lepas tu ada 45 minit yang kedua. Habis 45 minit tu tuan-tuan, main linesman diangkat masa tambahan. Dan inilah kerajaan yang ada sekarang, kerajaan yang ada pada masa kecederaan, pada masa tambahan. Kalau Abang Mak Sabu dia sebut apa? Kerajaan menopause. Habis putus haid. Habis sampai satu masa orang perempuan dia tak akan ada haid lagi, dia tak turun bulan lagi, dia panggil menopause. Inilah suasana kerajaan yang ada pada hari ini. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal Najib tidak pernah ada keyakinan untuk bubar dewan. Pasal apa? Pasal kalau dia bubar dewan sampai hari ini dia tak ada keyakinan bahawa dia boleh menang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dia nak bubar dewan ni, percubaan beberapa kali dah daripada tahun lepas lagi. Seawal tahun lepas, seawal Januari 2012, percubaan demi percubaan nak bubar dewan. Tapi tak boleh. Pasal apa? Pasal dia rasa tak boleh menang. Nampak nak bubar, ada benda. Nampak nak bubar, ada benda. Sampai ke hari ini pun dia tak boleh nampak lagi. Dan saya yakin kalaulah tempoh 5 tahun ini boleh panjang sampai ke 6 tahun, sampai 7 tahun, saya yakin sampai ke tarikh, sampai ke saat itu. Pasal apa? Pasal dia melihat kepada bagaimana rakyat bangkit, bagaimana rakyat berubah, bagaimana rakyat nak satu perubahan dengan survey-survey yang ada pada dia. Dengan maklumat-maklumat yang ada pada dia, sampai hari ini dia tak berani sungguh-sungguh. Bukan tak berani main-main, tak berani sungguh-sungguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini banyak lagi isu. Berbagai isu saya nak ulas dalam masa yang terdekat ni tuan-tuan, dalam masa beberapa minit ni, sebab saya tak suka sangat kita sambung ceramah kita sampai terlalu malam. Lebih kurang 10 minit macam tu. Saya nak tunjuk bahawa di antara kelemahan kerajaan yang ada pada hari ini, di antara sebab mengapa Najib sampai hari ini tak jumpa cari untuk nak bubarkan dewan, di antaranya kegagalan menguruskan negara dan juga menguruskan ekonomi dan juga menguruskan keselamatan negara. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, dari segi pengurusan ekonomi, menguruskan negara, semua orang tahu bagaimana gagalnya Najib pada hari ini. Disebut tadi oleh Tuan Haji Sobri. Bagaimana tuan-tuan, apabila negara nak melaksanakan projek pembangunan, apabila duit tak cukup, kerajaan terpaksa pinjam. Dan dalam konteks Najib hari ini tuan-tuan, 5 Perdana Menteri yang dulu buat pinjaman sehingga Pak Lah Badawi, jumlah pinjaman yang sama-sama kita maklum di sekitar 250 bilion. Pasal apa? Pasal zaman Tun Razak dulu contohnya, apabila duit tak cukup untuk nak buka felda, untuk nak buat pembangunan kepada rakyat, bila tak cukup, pinjam sampai kepada Pak Lah Badawi. 5 Perdana Menteri daripada Tunku Abdul Rahman sampai Pak Lah Badawi, jumlah negara kita pinjam sebanyak sekitar 250 juta. Sampai zaman Najib tuan-tuan, dia perintah sekitar 3 tahun macam tu. Jumlah pinjaman yang dia buat tuan-tuan sama banyak dengan jumlah pinjaman yang dibuat oleh 5 Perdana Menteri yang terdahulu. Dia balas dalam masa 3 tahun tuan-tuan 250 juta. Menjadikan hari ini jumlah hutang negara kita sekitar 502 bilion. Pasal apa dia pinjam? Pasal terlalu banyak
perencanaan yang dia nak buat, dan duit itu tirih demi tirih, bocor demi bocor. Jadi nak juga melaksanakan pembangunan negara, akhirnya pinjam. Tuan-tuan, saya tak boleh ulas panjang pasal apa? Pasal masa yang terakhir ini, tapi cukup kita nak tunjukkan bahawa hari ini kegagalan pengurusan ekonomi disebabkan oleh gagalnya polisi yang menjadikan hari ini orang kaya makin kaya, orang susah makin susah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, bagaimana kita tengok isu keselamatan negara yang sangat penting yang juga gagal diuruskan oleh BN Barisan Nasional. Kita masih ingat sekitar 2008. Tuan-tuan, kita kehilangan satu pulau sempadan dengan Singapura, Pulau Batu Putih. Kita gagal, tuan-tuan, di Mahkamah Antarabangsa. Bagaimana negara kita gagal dalam pengujahan, akhirnya, tuan-tuan, satu pulau yang dulu ni milik kita, akhirnya berpindah milik kepada Singapura. 2008. 2009 juga, tuan-tuan, bagaimana negara kita kehilangan 2 blok minyak yang mempunyai nilai lebih daripada 300 bilion kepada Brunei, blok L dan juga blok M, 2 blok. Dengan sampai hari ini, tuan-tuan, Limbang masih lagi dituntut oleh Brunei. Maknanya kita kalah, kita serahkan kepada Brunei. Yang sepatutnya kalau kita bagi blok 2 blok ini, 2 blok minyak ini, Brunei itu tidak lagi akan menuntut Limbang. Yang juga daripada dakwa, Brunei dakwa sebahagian daripada Brunei. Tapi hari ini kita hilang 2 blok yang nilai dia lebih daripada 300 bilion. Pada masa yang sama, Brunei masih lagi akan menuntut Limbang daripada kita. Yang kedua, yang ketiga, tuan-tuan, yang sama-sama kita maklum, apa yang berlaku di Sulu, apa yang berlaku pendatang pencerobohan orang Sulu yang berlaku di Lahad Datu. Secara kebetulan, tuan-tuan, hari yang berlaku tu saya berada di Kota Kinabalu. Dan secara kebetulan juga, tuan-tuan, kami ke Kota Kinabalu, kami dalam lawatan nak pergi ke Denham Valley yang berada di Lahad Datu. Dan disebabkan oleh insiden ini, maka kami tak boleh pergi ke Lahad Datu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lagi sekali negara kita gagal dalam isu menjaga keselamatan negara. Semuanya berpunca daripada projek M sekitar 80-an, 90-an yang tadi disebut oleh beberapa rakan saya. Bagaimana projek yang di bawah bermula seawal zaman Tun Mahathir. Apabila yang disebut tadi, apabila UMNO masuk ke Sabah, UMNO nak menang daripada PBS. Di antaranya berlaku projek M, projek Mahathir Mohamad, projek memberi IC kepada orang Sulu, kepada orang Indonesia yang berada di Sabah, yang dibawa masuk memberi IC untuk akhirnya orang-orang ini diberi kerakyatan dan juga diberi hak untuk mengundi. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk memberi kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional. Bagaimana kemenangan ini UMNO buat terpaksa menggadaikan negara, terpaksa memberi IC ini, memberi kerakyatan kepada orang-orang yang bukan warga negara kita, memberi hak kepada orang asing untuk menentukan kerajaan Sabah. Hari ini, tuan-tuan, sejumlah lebih daripada 800,000 orang pendatang asing yang diberi IC sekitar 80-an, 90-an. Beberapa tahun, 20 tahun ini, tuan-tuan, yang disebut projek M yang diberi IC, sampai hari ini sebahagian besar orang Sulu yang berada di Lahad Datu itu yang sudah membina kekayaan duduk di tanah Sabah. Sebab tu, tuan-tuan, apabila berlaku kemasukan, saya nak gambar macam ni je kepada tuan-tuan. Orang yang disebut penceroboh itu, tuan-tuan, masuk didakwa masuk daripada Sulu dan mendarat di Tanjung Labian. Tanjung Labian ini berada di Lahad Datu yang jarak dia lebih kurang 5 km daripada yang disebut penempatan Kampung Tanduk. Semuanya ini berada di kawasan Felda yang disebut Felda Selamat, di mana, tuan-tuan, di Sabah ni, Felda yang paling besar di Sabah seluas negeri Melaka. Disebabkan oleh Lahad Datu ni, tuan-tuan, kawasan yang subur, sebagaimana Bandar Jengka di Pahang. Kalau Jengka ni ada 1, 2, 3 sampai 24 sampai 25, luasnya Bandar Jengka. Begitulah juga, tuan-tuan, di Lahad Datu
kawasan kelapa sawit ini yang disebut Fedah Selamat yang berlaku di Fedah 16 dan juga 17. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sepanjang pantai Lahad Datu, sekurang-kurangnya kita ada 4 jabatan yang jaga keselamatan. Yang saya sebut tadi, negara gagal. Sekurang-kurangnya kita ada polis. Sekurang-kurangnya kita ada tentera. Kita ada immigration. Kita ada polis merit yang berkawal, dan kita mempunyai radar yang mempunyai jangkauan sejauh 100 km. Di pantai itu, bagaimana tuan-tuan kalau kapal sama ada besar ataupun kecil sejauh 100 km, radar yang dah ada tu mampu untuk kesan. Dalam keadaan yang sebegini, dalam keadaan mempunyai segala kecanggihan ini, dengan 4 jabatan yang menjaga perairan Lahad Datu ini, bagaimana penceroboh yang disebut penceroboh ini masuk berlabuh di Tanjung Labian, daripada Tanjung Labian sejarak 5 km, bawa angkut senjata, akhirnya berkubu di Kampung Tanduk. Adakah polis marin tak tahu? Adakah tentera tak tahu? Adakah polis tak tahu? Adakah penduduk kampung tak tahu? JKKP tak tahu? Buat apa semua ni? Sebab itu kita menyebut bahawa ini adalah sebahagian daripada keseluruhan. Mereka datang, bukan sahaja penceroboh itu daripada luar, tetapi sebahagian besar juga tuan-tuan, keluarga orang-orang Sulu ni dah ada di situ. Sebahagian yang mendapat IC pada tahun 80-an, 90-an, keluarga mereka yang berada di situ. Jadi sebab itu kita sebut bahawa ini adalah kegagalan kerajaan menjaga keselamatan negara. Sudahlah kita hilang tadi Pulau Batu Putih. Kita hilang 2 telaga minyak. Sekarang ni bagaimana negara diceroboh sebegini rupa. Bagaimana berlabuh. Bagaimana angkut segala kelengkapan peperangan, senjata dan seumpamanya, duduk di situ. Berminggu-minggu kita pergi deal. Pasal apa tak boleh selesai? Akhirnya berlaku pencerobohan, berlaku peperangan, hari yang pertama, hari yang kedua. Hari yang kedua tuan-tuan, sebahagian besar daripada yang disebut penceroboh ini lari ke merata tempat dan berlindung di rumah sanak saudara mereka. Sebahagian yang duduk di Sempurna. Apa yang berlaku pada hari yang kedua? Sempurna ni tuan-tuan, dia ada satu menteri yang pernah menjadi pengurusi perhubungan UMNO